Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa la. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. اسمتهم كسائر الملائكة وجيبة وفاضل الملائكة. Ya, baik ketiga belah. Baik. Sifat maksum bagi mereka ni, yakni para rasul, seperti juga para malaikat adalah wajib. Wa fadalul malaikah, bahkan para nabi itu lebih utama daripada para malaikat. Kita dah sebut semalam apa maksud ismah. Maksud ismah adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada para nabi daripada melakukan dosa. Malah mustahil para nabi berfikir untuk melakukan dosa, apatah lagi lah kalau melakukan dosa tersebut. Jadi wajib bagi setiap mukallaf beriktikad bahawa para nabi dan rasul ini adalah maksum seperti para malaikat, bahkan mereka lebih utama daripada para malaikat. Dan semalam kita sebut siapa yang paling afdal di kalangan para anbiya, yang paling afdal di kalangan nabi-nabi dan rasul adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ibrahim alaihi salam, kemudian Sayyidina Musa, kemudian Sayyidina Isa, kemudian Sayyidina Nuh. Dan yang kelima-lima mereka ni adalah ulul azmi minar rusul, dan wajib mereka ni mengikut turutan. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. 5 orang ni ikut turutan. Selepas semua nabi-nabi ni, 5 orang ni, maka semua rasul-rasul mengikuti mereka. Jadi martabat kedua selepas ulul azmi minar rusul, yakni para rasul yang lain. Selepas para rasul, martabat yang ketiga para nabi yang tidak rasul. Dan masing-masing mereka ni pun ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Tak semua sama. Dan kemudian selepas para nabi, ru'asaul malaikah, ketua para malaikat. Jadi martabat yang keempat adalah ketua para malaikat, seperti Sayyidina Jibril alaihi salam, hamalatil arsh. Jadi hamalatil arsh yang ada berapa? Ada 4 orang, ada 4 malaikat yang memegang arsh. Ini arsh Allah Ta'ala tu besar. Ada 4 yang tanggung arsh itu. Ada 4 malaikat. Pada hari akhirat nanti akan tambah lagi 4, jadi 8. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. 8 yang akan menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, bertambah 4 lagi. Ini pun termasuk ru'usul malaikah, ketua-ketua malaikat juga. Termasuk juga ketua malaikat al-karubiyin. Al-karubiyin iaitu malaikat yang mana akan berkeliling di keliling arasy. Dan mereka ni tugas mereka adalah berdoa untuk mengangkat bala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas mereka berdoa benda itu. Jadi mereka akan terbang setiap hari di arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini antara ketua-ketua malaikat. Sabda lagi Israel, Israfil, dan 10 malaikat yang utama tu termasuk ru'usul malaikah, ketua-ketua malaikat. Martabat selepas ketua malaikat, ketua-ketua malaikat ni siapa dia? Aulia al-bashar. Para wali di kalangan manusia yang selain daripada nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis, innallaha ikhtara ashabi 'alal 'alamin siwa an-nabiyyin wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala telah memilih, meletakkan kedudukan yang istimewa kepada para sahabatku, kata Nabi, bawah sikit je para nabi daripada para nabi dan para rasul. Jadi para aulia bashar, para sahabat Nabi ni bawah hanya sikit daripada para malaikat. Bukan malaikat ni, ru'usul malaikah. Jadi kalau martabat kita susun balik, ulul azmi minar rusul 5 orang. Kemudian para rasul, nombor 2. Yang bertiga para nabi yang tidak rasul. Peringkat keempat ru'usul malaikah,
ketua-ketua malaikat. Peringkat kelima, para wali di kalangan manusia selain daripada nabi-nabi dan rasul. Ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Asyarah Mubasyirin bil Jannah, dan para sahabat yang lain. Kemudian selepas tu barulah malaikat yang biasa. Jadi mereka ni tinggi daripada malaikat lagi. Nah, para sahabat ni lagi tinggi daripada para malaikat. Jadi puak Syiah ada kutuk para sahabat ni. Mereka ni duduk di mana kita pun tak tahu. Nah, kutuk, mereka tak tahu di mana kedudukan. Ni para sahabat ni atas pada malaikat yang awam, awamul malaikah. Jadi malaikat yang lain-lain, yang selain daripada ketua-ketua malaikat, mereka ni di bawah para sahabat. Selepas para malaikat yang awam ini, barulah awamul bashar, manusia secara keseluruhannya yang soleh dan mereka ikut turutan. Ini yang disebut oleh sebahagian para alim ulama. Baik, Al-Imam Tajuddin Subki kata apa? Tidak menjadi mudarat pada akidah kita kalau kita nak tafdilkan para malaikat lebih daripada awliyaul bashar. Sebenarnya kalau kata kita dahulukan malaikat dulu daripada Sayyidina Abu Bakar, Siddiq dan sebagainya, tidaklah menyebabkan akidah kita akan jadi rosak. Gitulah. Tapi yang lebih baik kata Sayyidina Tajuddin As-Subki, lebih baik kita as-sukut, diam dalam bab tersebut, tidak bincang. Dan memang takut tersilap. Tapi sebagian ulama sebut kata awliyaul bashar lebih tinggi daripada para malaikat ini yang awam. Boleh tak? Baik. Selesai bab ismah para nabi. Para nabi disebut ismah, maksum. Para wali disebut mahfuz. Mereka dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi boleh tak para wali, boleh jadi tak? Mungkin tak para wali ini melakukan dosa, berzina dan sebagainya? Kata ulama, Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu sebut dalam risalah Qushairiyah, harus perkara itu. Harus di sini maksud harus akal, kan bukannya maksudnya para wali harus buat zina. Harus tu dia kata boleh, tak berdosa kalau buat. Bukan harus tu. Ini harus dalam hukum akal ni. Maksudnya mungkin para wali ini melakukan dosa tersebut. Tidak mustahil. Tapi kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala menjaga para wali ini daripada melakukan hal tersebut. Menjagalah. Jadi menjaga ni maksudnya apa? Mahfuz. Jadi beza mahfuz dengan maksum. Mahfuz ni boleh jadi mereka melakukan dosa. Maksum mustahil mereka melakukan dosa. Mustahil. Baik yang ke-14. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz liqabsina bihukmi wajibi. Wal mustahilu diddu kulli wajibi, dan sifat mustahil adalah lawan bagi semua sifat yang wajib. Fahfaz liqamsina bihukmin wajibin, maka wajiblah kamu menghafal 50 sifat ini. Jadi ada 50 sifat yang wajib bagi setiap mukallaf untuk i'tiqad bagi Allah dan Rasul. Kalau kita tambah 20 sifat Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui, 20 sifat mustahil bagi Allah yang kita wajib ketahui, 4 sifat wajib bagi Nabi yang kita ketahui, 4 sifat mustahil bagi Nabi yang kita wajib ketahui, 1 sifat Allah yang wajib kita ketahui, yang harus, 1 sifat yang harus bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi para Nabi. Jadi 20 campur 20, 40. 40 campur 8, 48. 48 campur 2 jadi 50. Faham tak? Boleh nampak tak mana 50 sifat tu yang dimaksudkan dengan wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz liqamsina bihukmin wajibin. Boleh. Jadi kalau kata kita baca balik daripada mula, sifat yang pertama bagi Allah wujud, lawannya adam. Maksudnya ada lawannya tiada. Khidam, baqa, khidam lawannya tiada awal, lawannya adanya awal. Kan? Baqa adanya akhir, lawannya tiada akhir. Adanya akhir pada. Baqa lawannya maksudnya tiada akhir, lawannya tiada akhir. Tiada akhir. Silap. La ilaha illallah. Ngantuk tentang ni. Baqa lawannya maksudnya apa? Tiada akhir. Lawannya ada akhir. Lagi pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sama dengan makhluk. Lawannya tidak sama dengan makhluk, lawannya sama dengan makhluk. Jadi lawannya lawan balik saja. Kalau yang sifat bagi Nabi pula, yang pertama sifat fatanah.
Fatanah lawannya baladah, bodoh. Cerdik lawannya bodoh. Tabligh lawannya kitman, menyampaikan lawannya tidak menyampaikan, menyembunyikan. Beda lagi. Siddiq, siddiq benar, lawannya tipu, penipu. Jadi Nabi mustahil menipu. Siddiq amanah, tabligh fatanah. Amanah lawannya khiyanah. Mustahil para nabi khianat. Jadi 4 sifat ni. Sifat yang wajib harus bagi Allah. Allah harus untuk melakukan dan tidak melakukan satu benda. Harus bagi Allah Ta'ala untuk memasukkan orang yang taat ke dalam neraka dan memasukkan orang yang maksiat ke dalam syurga. Harus bagi Allah. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala untuk buat yang buat baik mesti masuk syurga. Bukan wajib bagi Allah, harus bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah memasukkan orang yang baik ke dalam syurga bimahdil fadli, hanya dengan sebab fadlun, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kewajiban bagi Allah, rahmat. Betul Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulu al-jannata hadukum bi'amali. Seorang pun tidak akan masuk syurga dengan amalannya. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Kata Nabi, wala ana illa an yataghammadani birahmatihi. Kecuali Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada aku sebab aku masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi aku bukan masuk syurga kerana amalanku, kata Nabi. Jadi kita masuk syurga kerana fadlillah. Masuk neraka pula bimahdil adli, hanya kerana keadilan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada hamba. Tapi boleh tak jadi seorang yang buat maksiat tiba-tiba masuk syurga, yang buat taat tiba-tiba masuk neraka? Boleh jadi. Lepas tu kita terus je rahmat yang Allah Ta'ala turunkan ke bumi. 1% tu saja pun menyebabkan ibu sayang sungguh pada anak dia. Turun 1%, tak turun. Tak turun semua lagi ni. Ada 99% lagi yang tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmatnya. Hak 1 tu pun dah, Masya Allah, tabar. Hak tu saja pun kita dah nampak penuh dengan kebaikan dan juga kegembiraan bagi kita. Boleh. Jadi akhirat nanti baru Allah Ta'ala akan turunkan seluruh rahmat tersebut. Bayangkan kalau yang di dunia ni rahmat ni, kita dapat oksigen, kita dapat hidup dengan tenang di muka bumi Allah Ta'ala ni dan sebagainya. Baru 1. Kalau turun nanti 99, tak tahu macam mana bayangan dia di syurga Allah Ta'ala pula. Tak ada nak bayang. Boleh tak? Sifat yang harus bagi Rasul apa dia pula? Melakukan perkara yang biasa dilakukan oleh manusia. Biasa. Seperti tidur, seperti makan, minum, lapar, dahaga, masuk ke dalam pasar. Itu semua benda yang biasa berlaku kepada para Rasul. Itu sifat yang harus bagi para Rasul. Boleh tak? Okay. Jadi apa balik? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Campur semua jadi 50. Ni yang panggil akidah 50 ni. Reti 50 ni, reti kita. Alhamdulillah, habis 50. Senang. Naufal, ulang balik Naufal. Sifat Allah yang wajib bagi Allah. Yang tengok, takkan lupa. Sifat yang wajib bagi Allah yang pertama. Sebut sifat wujud, khidam, baqa', sebut terus tu. Tak perlu sifat nafsiah, tak perlu sebut. Sebut terus wujud, khidam, baqa', apa semua. Mukhalafah balik. Ilmun hayyun, sama' basar, kalam. Kalam lagi? Baqarah, bertamu Baqarah. Kaunuhu qadiran. Lagi? Kaunuhu muridan. Kaunuhu aliman. Kaunuhu hayyan. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Kaunuhu takalliman. Lagi? Cukup tak? Cukup? Cukup.
Jangan suruh hak Arab ni, hak Arab yang diddu kulli wajibi tu, tak suruh ulang ni. Nah, wujud lawannya adam. Lagi berjalan lagi, baqa lawannya fana. Tak ulang lagi, satu lagi pening. Pening sebab tak tahu bahasa Arab tu. Tapi tak apalah, bahasa Melayu dah faham dah tak? Cukup dah tu. Nombor berapa? Kamu lah. Syawal. Nak masuk bulan Syawal lah ni. Syawal. Dan yang Ramadan lagi. Syawal. Lawan bagi sifat Allahumma salli ala sama. Lawan bagi sifat sama. Sama tu dia. Sama bukan rejeh ya. Sama. Sama tu pekak. Sama tu dengarlah lawannya pekak. Lawan dia pekak. Aku selalu lupa nama hang ni. Nama apa? Afif lawan bagi sifat kalam. Kalam ni kalam. Kalam kan Naufal. Tengok Naufal. Kalam dia. Boleh tidak bercakap. Ni pun sama macam Syawal. Orang tanya kalam tentang apa, tidak bercakap. Jawab terus hak lawan dia. Tak apa. Kalam tu berkata-kata lah. Allah Ta'ala tu berkata-kata, maha berkata-kata. Ataupun dalam bahasa Pak Naim dia sebut perkata, sifat yang perkata. Jadi lawan bagi sifat perkata bisu. Bisu. Faham tak tu maksudnya? Bang pakai spek. Tolong sebut sifat Rasul. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Tabligh. Lagi. Amanah. Fatanah. Siddiq. Khabar ni. Tapi tak apalah. Kalau susun elok tu pergi comel kan, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nampak sedap sikit tu kan. Tapi tak apalah, betul ya. Tak tu. Bang. Gas back. Lawan bagi 4 sifat tadi. Siddiq lawannya apa? Siddiq apa Siddiq? Siddiq benar. Lawan benar? Tidak benar. Bohonglah. Bohong. Yang kedua, tabligh. Lawan tabligh apa dia? Tabligh tu kan tabligh. Menyampaikan. Lawan menyampaikan. Sebab bahasa Melayu tak apa. Kan suruh cari bahasa Arab tu. Tidak menyampaikan. Sebut itu je senang. Lagi apa dia lagi? Yang ketiga, Fatanah mana? Sadiq. Lawan Sadiq bodoh. Yang keempat, Siddiq amanah. Amanah apa dia? Amanah. Lawan amanah. Amanah ikhtiar. Amanah apa dia? Khianat. Baik. Saya nak tanya, siapa yang balik baca balik? Siapa balik baca balik? Siapa yang balik dia buka balik? Kita tengok. Ustaz kata. Elok. Jawab meh apa ni? Baik. Sifat yang harus bagi Allah. Kamu? Sifat harus bagi Allah apa? Sifat harus bagi Allah. Kita tak nak dengar tu. Dia tak nak dengar apa sifat harus bagi Allah. Baru tadi Ustaz sebut ni. Sifat harus bagi Allah apa dia? Siapa nak tolong dia? Apa dia? Tu dia. Bagi contoh tu. Satu je lah. Maksudnya secara umum tu contoh tu. Umumnya melakukan dan
Allah Ta'ala membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu, itu adalah hukum harus bagi Allah Ta'ala. Nampaklah? Harus bagi Rasul. Harus bagi Rasul. Apa? Seperti makan dan minum. Kamu bagi contoh juga. Melakukan bukan seperti manusia biasa lakukan. Baik. Hai, hampa ni. Sebab ni daurah ya. Kita pergi cepat, Nabi cepat habis. Kalau tidak pakai tak naik tajuk ni. Bak tak naik dah. Pakai terus yang tu ya. Betul yang tu dulu pergi betul. Habis tak apalah. Yang penting kau faham tu dah. Mungkin satu malu nak jawab pun. Tahu dah dalam otak ni penuh ilmu. Tapi bila ustaz tanya malu nak jawab. Betul lah. Betul. Cik yang buruk kan. InsyaAllah. Baik. Tafsilu 25 lazim. Ni kita masuk pada bab yang baru. Tafsilu 25 lazim. Kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim. Apa maksud dia? Disebut di sini, wajib bagi setiap mukallaf meyakini dan berusaha mengetahui 25 nama Rasul yang disebut dalam Al-Quran secara terperinci. Jadi wajib bagi setiap kita ni mengetahui 25 Nabi ini. Baik, wajib mengetahui Nabi-Nabi ini adakah dengan menghafal nama Nabi atau bagaimana? Para ulama menyebut yang diwajibkan untuk kita ketahui bukannya menghafalnya. Jadi kalau kata orang tanya kepada kita, adakah Nabi Allah Adam AS itu adalah Nabi? Maka kita kata, ya, dia adalah Nabi. Nabi yang kedua, saya tak ingat. Baru Ustaz sebut tengok. Nabi kedua, Nabi Idris. Nabi ke tidak? Ya, Nabi. Dia tak apa. Tapi kalau kita tanya kepada dia, dia mengaku tak itu adalah Nabi. Maka dia telah dikira beriman dengan 25 Nabi tersebut. Nah, ini secara tafsil. Tafsilnya kena hafal 25 kena beriman dengan 25 Nabi. Ijmalnya kena beriman dengan seluruh Nabi-Nabi Allah Ta'ala yang diutuskan oleh Allah. Nah, baik. Jadi kata Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebut tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim. Wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui secara tafsil 25 Nabi, 25 Rasul lah. Dan dia kata fahaqqiq waghtanim, maka kamu akan dapat keuntungan kalau kamu mengetahui nama-nama ini. Untung dia apa dia? Masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi kita beriman dengan 25 Nabi ini. Jadi berbeza dengan akidah Yahudi dan juga Nasrani. Nasrani mereka menafikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi menafikan Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Depa dua-dua nafikan. Yahudi nafikan dua. Depa berjaya sampai kat Nabi Musa ya. Jadi kita kata dalam akidah 25 tolak 1, dia tak sifir macam 25 tolak 1 jadi 24. Ini bukan matematik. Kita kalau 25 Nabi tolak seorang tak percaya, adakah jadi 24 tu kita percaya? Maka dikira kita beriman dengan 24, tidak beriman dengan 1? Tidak. Ulama kata dalam akidah 25 tolak 1 jadi kosong. Faham? 25 tolak 1 jadi kosong tu 25 tolak 2 lagilah hak 1 pun kosong, hak 2 lagilah kosong. Kosong-kosong. Lagi teruk maksudnya. Akidah. Jadi golongan Yahudi dan Nasrani, mereka ni dikira teruk terus habis akidah dia. Tidak dikira percaya dengan nabi-nabi tu. Walaupun dia tolak seorang nabi saja. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan kita jadi gitu. Jadi kata Imam As-Suhaimi radhiyallahu taala anhu, beliau menyebut wajib bagi setiap mukmin untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka, isteri-isteri mereka, hamba-hamba mereka, nama-nama Rasul yang disebut dalam Al-Quran. Wajib. Nabi Adam ini Nabi dan Rasul. Dua sekali. Nabi dan Rasul. Walaupun ada puak-puak sebut tak Nabi Adam ini Nabi saja, tidak Rasul. Tak. Kita katakan Nabi Adam adalah Nabi dan Rasul. Nabi Adam adalah Rasul kepada umat dia, yakni kepada anak-anak. Waktu tu umat dia adalah anak-anak dia. Baik. Dan ni puak Wahabi dia pun keluar. Lama dah keluar kenyataan ni. Kenyataan ni pun keluar kata Nabi Adam tidak Nabi. Tidak bukan Rasul yang pertama. Lagi teruk lagi ada yang kata bukan Nabi tu. Dia hanya Abul Bashar, dia sebagai ketua manusia ya. Ini pernah disebut dalam kitab-kitab mereka.
Sebab tu Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu taala anhu tulis kitab pula menolak pandangan tersebut, yang menulis kitab berkenaan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Tulis Adam, tajuk dia Adam. Dan tu diceritakan hujah daripada hadis dan juga daripada Al-Quran, katakan Nabi Adam ini adalah nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Baik. Dia berkata nabi yang pertama, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Wahabi kata rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, kerana dia diutuskan kepada kaum. Bukan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita kata tidak. Kita pegang dengan pandangan ulama-ulama yang terdahulu. Takkanlah mai baru-baru ni saja tiba-tiba keluar perkataan Nabi Adam tidak rasul. Daripada dulu sampai lah. Daripada dulu lagi ulama-ulama sebelum pada zaman Wahabi ada ni, orang dah pegang kata Nabi Adam ni adalah nabi. Tiba-tiba mai zaman lah dia lagi alim pada orang zaman dulu pula. Kita tak nafi pun tu. Kata ni ialah ni bukan hujah. Ini bukan hujah untuk kita kata dalil sebagai kata Nabi Adam ni adalah rasul. Dan kita katakan sebagai dalil akli jelah. Hukum akalnya Nabi Adam AS ni, takkanlah ulama dulu tak cek dah. Dia terus kata Nabi Adam ni sebagai rasul. Tak apa, dalam Quran Allah Ta'ala sebut ni, disebut nanti. Baik. Jadi wajib kita cerita ke anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya, sehingga mereka beriman dengan keseluruhan Nabi ini dan Rasul. Dan juga mereka membenarkan keseluruhan Nabi dan Rasul ini secara tafsil. Boleh. Dan jangan kita ajak mereka sampai mereka hanya beriman pada Rasulullah saja. Nabi-Nabi lain tidak. Tak. Sekali dengan Nabi-Nabi lain sekali. Gitu cara. Baik. Siapa nama-nama Rasul ini? Nanti kita akan tengok. Tak, saya baca sudah tu. Disebut kata Al-Imam Nawawi Bantani, disebut ada 25 Nabi yang disebut oleh Nazam. Dalam Nazam disebut Asma'u rusulin biqur'anin alaika tajib. Nama-nama Rasul dalam Quran wajib untuk kamu ketahui. Ka'adamin Zakaria ba'da Yunusihim. Yang pertama Nabi Allah Adam AS, kemudian Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yunus. Ini tidak ikut turutan, tidak ikut turutan ni. Nuhin wa Idris Ibrahim wal Yasa'. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim dengan Nabi Yasa'. Ramai orang panggil Ilyasa. La, bukan Ilyasa. Nama Nabi Yasa'. Alif lam tu alif lam ya. Bukan Ilyasa, namanya Yasa'. Yasin Ain. Tapi ada alif lam di situ tu. Bukanlah dibaca dengan Ilyasa, tapi kita baca dengan Ilyasa. Ditulis dalam kitab-kitab kita Ilyasa. Tak, yang betulnya Yasa' saja. Ya. Kalau Yusha' lain pula, Yusha' ibn Nun, itu anak murid pada Nabi Allah Isa, Musa alaihissalam. Itu Yusha'. Ini Yasa'. Jadi Nushin, ini Sin. Yasa'. Ataupun yang orang baca Ilyasa' tu. Ya. Itu Nabi Ilyas, hal lain pula. Ni Yasa'. Ishaq, Yaqub, Ismail, Salihihim. Seluruhnya Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, Nabi Saleh. Ayyub, Harun, Musa ma' Syu'aibihim. Nabi Ayyub, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Syu'aib. Dawud, Hudin, Uzairin, summa Yusufihim. Kemudian Nabi Dawud, Nabi Hud, Nabi Uzair dan Nabi Yusuf. Ini disebut Uzair, disebut sekali. Lutin wa Ilyasa. Nampak Ilyas lain pula. Lut, Nabi Ilyas, Zilkifli awittahada. Ilyas, Zilkifli. Dan juga yang keseluruhnya Zulkifli awittahada. Sebagian ulama kata ittihad. Ittihad dalam masalah Zulkifli dengan Ilyas. Ada sebagian ulama kata Ilyas adalah Zulkifli, Zulkifli adalah Ilyas. Ada ulama kata tidak, Zulkifli, Ilyas. Khilaf itu. Yahya, Sulaiman, Isa ma' Muhammadihim. Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ada orang kata Nabi Zulkifli ni Nabi Ilyas. Ada kata Zulkifli ni adalah Nabi Allah Yusha' ibn Nun tadi. Ada kata Zulkifli itu adalah Nabi Zakaria. Ada kata Zulkifli ini adalah Nabi Hizqil. Hizqil ada seorang Nabi nama Hizqil. Nabi-nabi banyak nama. Samuel, Daniel. Samuel, Daniel. Nabi paling Uzair, Hizqil.
Nabi Nabi pelik-pelik lah, nama pelik-pelik. Jadi apa ni, itu antara nama-nama Nabi yang lain. Tapi yang tu tidak wajib kita ketahui lah. Kita wajib beriman je, kata keseluruhan Nabi ni ada ramai. Cuma yang wajib kita tahu 25 Nabi ni. Kalau 25 Nabi ni diutuskan kepada umat yang banyak. Ada Nabi yang Nabi SAW sebut pada akhir zaman, pada akhirat nanti, hari akhirat nanti, Nabi ni bangun dengan seorang je umat dia. Yang ikut dia dalam dakwah dia seorang je. Ini kata sabar para Nabi Allah, alaihi wassalatu wassalam. Jadi mereka ni berdakwah, walaupun seorang ikut, tetap berdakwah juga. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Yang ikut dia berapa? 80 orang 80 orang banyak mana? Ni, banyak ni. Ni lebih ke bang? Ni sampai 80 orang. Nuh sampai belakang. Tak sampai? Ya ke tak sampai? Tak sampai? 50 ke ni? Ada 50 orang. Tambah 30 lagi. Banyak ni yang ikut selama 950 tahun. Bayangkan kita duk dakwah 950 tahun, had ni yang duk main kelas. Main kelas. Pergi tempat lain tak ada. Kalau dia balik kampung kan tak main dah, sebab yang pengikut dia semua di sini. Mustaqim. Jangan. Tu kata sabar para nabi. Kita lah ni mengajak, kalau orang tak main sikit, tak mengajak dah. Sebab apa fikir nabi-nabi semua? Kita main mengajak sikit main-main mengajak, tengok orang tak main, ada 3 orang. Terus saya tak ada mood nak mengajak. Saya main jauh-jauh ni 3 orang aja main. Tu. Para nabi dulu lagi, masya-Allah tabarakallah. Lahir maksudnya jauh bezalah. Maksud kita tak patut keluar perkataan tu. Saya pernah pergi sekali ke Negeri Sembilan, dia pun panggil saya. Bawa pada telefon tanya, "Ustaz, nak panggil pergi Negeri Sembilan boleh tak?" Kata boleh, insya-Allah. Dia tanya apa ni? Berapa nak bayar ke ustaz? Saya kata ni yang tak boleh ni. Jangan tanya bayar. Sebab mahal, kena. Kau tanya mahal, jangan nak tanya. Tak tak. Saya kata tak ada apa. Saya pi je kata. Tak ada masalah. Jamu nasi pun tak apa. Jadi saya pun pi. Sampai di sana, Allahumma salli ala Muhammad. Tahu berapa ramai? 6 orang. 6 orang je mai. Tapi saya ni juga rasa agak lah hati aku, 6 orang je mai. Tapi fikir balik, tak boleh fikir gitu. Tak boleh. Tak boleh fikir gitu. Jadi saya pun terus cakap, saya cakap macam ada 200 orang depan saya. Peram-peram macam 200 orang kat depan. Ceramah tu macam 200 orang. Padahal mic satu tu yang kecil tu padahal tak pakai mic pun dengar lah. 3 orang lelaki, ada 4 orang lelaki, ada 3 orang perempuan, lebih kurang gitulah. 6-7 orang yang main. Tak apa, tak ada masalah. Penting kita pergi. Kalau panggil lagi pun saya akan pergi lagi tempat tu. Walaupun 6 orang tu juga akan main. Kerana orang tu ikhlas main. Mungkin lahir pada anak keturunan 6 orang tadi ni, akan lahir pula ulama-ulama besar ke lepas ni, mana nak tahu. Sebab tu jangan kita ihmal dengan benda tersebut. Allahu Akbar. Baik. Hak tu tak kira lagi, hak tu guru pipi orang tolak tu. So balik. Tak nak cakap habis lagi, balik. Mai orang perang tu, balik. Tu macam mana? Kalau nak kira sabar kan, dia kata kita ni biasa lagi ni. Ni saya datang ke Mustaqim ni dalam keadaan dah disusun. Dah ada orang akan mai ke kelas. Saya datang. Macam mana ulama dulu yang mula-mula sampai di tempat kita ni dalam keadaan tidak ada susunan apa. Dia yang mai, kemudian macam mana dia nak ajak orang? Mailah kelas. Mailah ke pengajian. Macam mana waktu tu? Susah . Kita ni mai teruskan balik hak depa buat dulu . Tu kena fikir semua tu. Kalau fikir tu kita akan rasa insaf. Kita akan rasa kita ni banyak dah bersenang lenang dengan orang dulu. Kita banyak bersenang lenang dengan orang dulu. Baik, kata Imam Jalaluddin Mahalli, dinamakan Zulkifli itu Zulkifli. Kenapa? Karena takaffala bisiyami jami'i naharihi. Imam dia takaffal, maksudnya yang ditanggungjawabkan kepada dia untuk berpuasa sepanjang hari dia. Dia kena puasa, maksud setiap hari puasa. Dan juga takaffala bi qiyami jami'i lailihi. Dia diwajibkan bagi dia untuk bangun malam pada setiap malam. Ini Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Baik, habis. Jadi kita baca nama-nama Nabi seorang-seorang.
Dan kemudian Nazim di sini menyebutkan nama Nabi. Ada 4 bait yang menyebutkan keseluruhan nama Nabi tersebut. Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu Ma' Salih Ibrahimu kullun muttaba'. Nabi yang pertama di kalangan Nabi-Nabi ini, yang pertama di kalangan 25 Nabi yang kita wajib ketahui dan Rasul ni, Nabi Allah Adam alaihi salam, Abul Bashar. Nabi Adam alaihi salam, ketika mana beliau baginda meninggal dunia, beliau sempat melihat 40,000 anak cucu dia. Dia sempat tengok 40,000 anak cucu. 40,000 anak cucu ni kira sebandar lah. Satu bandar terus anak cucu 40,000 lah. Habis kuat. Dia kata bukan satu bandar, satu negeri. Dan tinggi Nabi Allah Adam alaihi salam 60 hasta. 36 meter. Tinggi dia 36 meter. Dan pernah di Dubai kan, dia pernah buat sampel jubah Nabi Allah Adam alaihi salam. Dibandingkan Nabi Allah Adam dengan manusia biasa, tinggi Nabi Adam ni lebih kurang 5 tingkat bangunan. 5 ke 6 tingkat bangunan. Kemudian manusia biasa ni kecil tu lah, duduk bawah tu, nak naik tangga tu. Tu. Beza dengan tinggi Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi ada orang yang nafikan kata Nabi Allah Adam ni besar dan sebagainya. Ada yang nafikan kata Nabi-Nabi dulu besar. Ada yang nafikan umat Nabi dulu besar sebagainya. Katanya berbanding dengan Firaun. Firaun tak besar mana pun. Duk banding dengan tu. Dia kira dengan logik akal dia. Dia tak buka Sahih Bukhari lah. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari sendiri sebut Nabi Adam AS tingginya 60 hasta. Ini 36 meter. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut dalam syarah Fathul Bari, dia kata tinggi umat terdahulu memang besar. Orang-orang dulu memang besar. Kemudian semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan berakhir kecil tersebut pada umat Nabi SAW. Ini yang paling kecil sekali. Maksudnya tak ada lagi lepas ni akan jadi kerdil sampai jadi tu nama makhluk tu kecil-kecil. Orang bunian. Tak ada lah sampai jadi kecil-kecil, jadi orang kerdil, tak ada. Maksudnya paling standard tinggi umat Nabi SAW. Ini paling last. Baik. Panjang maksudnya pasal Nabi Adam ni. Sejarah Nabi Adam di syurga Allah Ta'ala. Nabi Adam di syurga mana? Ulama kata di syurga Aden. Bukannya di Jannah Al-Firdaus. Banyak khilaf di kalangan ulama syurga di mana. Sebagian ulama kata dimasukkan syurga Nabi Adam duduk tu syurga di langit dunia. Yang kata syurga di langit dunia, bukan syurga jazak. Dia ada syurga jazak dengan syurga untuk nikmat semata-mata. Syurga jazak ni selepas orang ni buat amalan, diperhitungkan amalan di depan Allah, kemudian masuk syurga Allah Ta'ala. Dipanggil syurga jazak, Jannatu al-Jazak. Tu kata bagi ulama, Nabi Adam tidak duduk di syurga itu. Yang kuatnya Nabi Adam duduk di syurga itu, tapi syurga Aden. Diturunkan daripada syurga tersebut ke dunia Allah Ta'ala. Dan ketika Nabi Adam makan buah yang menggoda Nabi Allah Adam AS untuk makan buah, Iblis tidak mampu goda. Iblis menggoda Sayyidatina Hawa, isteri Nabi Allah Adam AS. Jadi bila goda Sayyidatina Hawa, maka Sayyidatina Hawa menggoda pula Nabi Allah Adam AS untuk makan. Tapi godaan di sini bukan godaan yang Allah SWT dengan tujuan nafsu. Godaan ni dengan tujuan yang baik sebenarnya. Iblis dia goda macam mana kepada Nabi Sayyidatina Hawa. Kalau dalam kisah Israiliyat lah, panjang cerita ni Israiliyat ni. Macam mana Sayyidatina Hawa dia kawan dengan siapa dalam syurga. Dikatakan Sayyidatina Hawa dalam syurga berkawan dengan ular. Ular dalam syurga ni bentuk dia macam dengan unta, ada kaki pun. Saya makna Israiliyat. Israiliyat boleh cerita ke Ustaz? Tak ada masalah. Nabi sebut dalam hadis, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritalah tentang Bani Israel. Maksud cerita tentang Israiliyat, tapi jangan kamu lebih-lebih. Lagi mana tidak bercanggah dengan akidah, boleh tak ada masalah. Kalau ular ada kaki, bercanggah dengan akidah kan? Tak bercanggah dengan akidah apa? Lepas tu ular pula suaranya sedap. Ada bercanggah dengan akidah? Tak ada bercanggah dengan akidah. Kalau kita kata astagfirullahaladzim, syirik ni, ular suara sedap syirik. Kalau kita nak dengar ular suara sedap, tak nak dengar kan mestinya benda tu tak ada. Dikatakan ular suaranya tidak ada selepas mana dia mengkhianati. Dia termasuk geng dengan syaitan. Dia geng dengan iblis. Iblis duduk di taring syaitan, di taring ular. Dan iblis kata kepada ular, kamu jangan bercakap, kamu muka mulut ya, aku yang akan bercakap. Aku akan duduk dekat taring kamu. Sebab iblis dia boleh berupa kecil besar, kecil besar. Jadi dia duduk kat taring ular, dia peluk kat taring ular. Kemudian ular buka mulut macam bercakap. Yang bercakap tu dia buat pentomen lah ni. Sekadar untuk menggoda Sayyidatina Hawa.
Tapi iblis sebelum tu dia bagi dulu. Dia bagi tahu kepada ulat, kata kamu akan, kalau kamu buat macam ni, kamu akan tinggal selama-lama dalam syurga Allah Taala. Buat gitu. Maka ulat pun seronok nak duduk syurga Allah Taala lama-lama, selama-lamanya. Maka dia pun terlibat sekali. Jadi dia ni mangsa keadaan lah. Akhirnya bila dia beritahu begitu, dia pun peluk dekat apa ni, gigi ulat tadi. Ni cerita dalam kitab ulama sebut. Saya cerita je ni lah. Cerita balik. Nak percaya tak percaya, mampu pergi kat hangpa lah. Semua apa ni, benda ni tidak canggah dengan akidah, tak ada masalah. Jadi bila peluk gitu, maka dia beritahu, kata apa? Dia kata, sebenarnya, ini ulang buka mulut. Sebenarnya kamu nak tahu tak kenapa Allah larang untuk kamu dekati pokok tersebut? Pohon khuldi tadi ni. Saya nak awak tanya, kenapa? Saya nak awak baik dengan ulat. Ulat ni warna-warni untuk dia. Ada kaki pula. Kemudian apa ni, ulat tu buka mulut lagi. Ulat tu kata apa? Kalau kamu nak tengok, kamu tak percaya, kamu tengok pada pokok tersebut. Jadi gerakan iblis ni laju. Selepas dia kata kamu tengok pokok tersebut, iblis yang duduk di gigi ulat tadi terus terbang, pergi duduk kat pokok. Berupa seorang lelaki tua. Nampak tak? Berupa seorang lelaki tua. Maka Sayyidina Hawa pun masa buka tingkap nak tengok tu, iblis laju, pergi terus kat bawah pokok. Nampak orang tua duduk bawah pokok, yang sangat tua. Maka Sayyidina Hawa tanya, wahai si tua, aku tak nak tengok kamu pun. Mai pada mana? Dia kata, saya ni dah lama dah duduk sini. Kamu tahu kenapa saya lama di sini? Kenapa umur saya panjang dan saya selama-lama dalam syurga Allah Ta'ala? Dan kenapa? Karena saya makan buah ni. Karena makan buah ni, dia kata, maka saya akan selama-lamanya dalam syurga dan akan selama-lamanya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidina Hawa waktu tu terpengaruh. Pengaruh kenapa? Karena ingin duduk lama dalam syurga dan ingin bersama dengan Allah. Bukan kerana dunia, bukan kerana nak lebih cantik, gitu bukan. Bukan tujuannya gitu. Jadi iblis dia goda orang ikut kedudukan orang tersebut. Dia main goda tok guru tak sama dengan goda pelacur. Dia goda orang yang kurang iman, dia tak sama dengan goda tok guru. Tok guru dia goda macam mana, dia main kat tok guru. Hebat tok guru hari ni. Ilmu banyak tok guru. Hadis banyaknya apa keluar. Quran masya-Allah tabarakallah. Goda tok imam macam mana pula? Dia main kata sedap suara tok imam. Kalau tambah mic 2 lagi sedap. Sebab suara dia digema. Bila gema tu nampak macam dengan Masjidil Haram. Sebab dia duduk main suruh belakang Tok Imam. Tok Imam pun dia juga. Lepas tu lepas habis main, mic satu lagi. Iblis kata, kena dah kat aku. Riak. Habis tu. Tamat dah. Jadi imam tak idea apa. Hai tu tok guru pula tengah mengajar. Tok guru anak apa ni, iblis duduk mic belakang. Iblis tak suruh tengah duduk mengajar tu, pilah disko wahai tok guru, pilah disko. Tok guru kata gila babi. Tiba-tiba nak pergi disko. Aku tengah duduk mengajar ni. Jadi dia tak bodoh macam tu iblis. Dia main dengan keadaan orang tersebut. Dia akan kata kamu hebat. Bawa keluar lagi hadis. Bawa keluar lagi. Dia pun, lagi keluar. Lagi kemah ni. Anak murid pun lagi tak ada nak cetak. Sebab banyak dhabit yang tok guru nak keluar. Lagi tok guru pun terbang seorang-seorang. Lepas tu diceritakan, ada seorang ulama besar di Masjidil Haram, tengah duduk mengajar. Tengah-tengah mengajar, tiba-tiba dia rasa sedap dia mengajar. Hari ni dia rasa perkataan dia, maklumat yang dia sampaikan, ilmu sampai itu cukup hebat. Dan anak murid pun kagum dengan penyampaian tok guru pada hari tersebut. Semua dhabit, tak ada nak dhabit. Tak ada nak tulis maklumat yang tok guru cerita. Dalam sungguh. Cerita tok guru cerita. Tengah duk cerita tinggi-tinggi tu, tok guru tutup kitab. Tutup kitab, Assalamualaikum. Balik terus. Terkejut anak murid, kenapa ni? Sampai di rumah, ayah tok guru tanya. Ayah pada tok guru. Ayah tok guru juga. Nampak balik awal ni daripada Masjidil Haram. Dia kata, saya tengah duk mengajak tadi, dia kata, ayah, mai perasaan yang seronok dalam hati. Saya rasa saya hebat pada hari ni. Jadi iblis dah berjaya mainkan saya, kata saya ni hebat. Maka saya bimbang takut riak lebih lagi, saya akan hilang amalan saya pada hari tersebut. Saya tutup kitab, saya balik rumah. Dia. Ayah dia kata apa pula? Kamu sebenarnya dah berjaya dipermainkan oleh syaitan. Sebenarnya memang syaitan nak suruh kamu balik pun. Memang iblis nak suruh hang balik daripada kelas tu, tak mau mengajar. Tu tujuan iblis. Jadi macam mana nak buat? Lawan dengan dia pada ketika tersebut. Lagi nampak hebat, lawan. Kamu akan menang ketika itu. Balik. Nampak? Dia penting murabbi, penting guru. Sebab kita rasa kita dah berjaya dengan syaitan. Kita dah berjaya. Sebenarnya tujuan syaitan lain pula. Sebab dia tahu, tok guru ni tahu ini adalah riak. Riak ni haram. Tutup kitab. Hati yang aku nak, dia kata. Memang aku nak tutup kitab pun. Nampak iblis dia cerdik.
Bijak Pak Long tu. Ha? Dia bukan bodoh. Kalau tidak dia tak jadi tok guru malaikat. Dia ada ni anak-anak murid dia ramai, syaitan. Hak keluar ni hebat-hebat juga. Latihan daripada dapat sijil. Cok. Keluar. Pergilah berdakwah. Ni main kat kita ni. Main doa abang kita. Buatlah benda ni, Kita pun lingkup habis semua. Nampak tak? Jadi bila Sayyidina Hawa dengar benda tersebut, dia pun jadi terpengaruh. Benar bagi tahu kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Jadi tu Allah Taala disebutkan dalam kisah tersebut, kata selepas itu ular yang suaranya sedap ketika dalam syurga, Allah Taala dikeluarkan Allah Taala daripada syurga kerana terlibat dalam konspirasi tersebut. Dengan komplot itu, maka dia dikeluarkan daripada syurga dan dihilangkan suara bagi ular. Sebab tu ular tak ada suara. Ini sebagai riwayat. Dan dipotong kakinya kerana dia telah membawa iblis untuk berjalan dalam syurga Allah Taala. Katakan begitu. Dalam kisah kita baca dalam kisah Melayu pula, ular dipotong kaki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam menggunakan buluh. Kerana ular takut dengan buluh. Tak apalah. Apa-apa pun. Yang penting cerita tu tidak bercanggah dengan akidah pun. Kita kata nak percaya-percayalah, nak kata dongeng pilah. Tak ada masalah apa. Saya pun baina-baina. Percaya tak percaya, gitulah. Tapi saya baca sebagai maklumat. Dan saya cerita ni sebagai maklumat pada bapak semua. Maksudnya jangan cepat ingkar satu benda. Mana sanad cerita tu? Adakah cerita tu sahih? Mana dalilnya? Tak bala baru tahu. Cerita ni tu kata kita abang cerita tu Israiliyat. Israiliyat ni haram kan kita cerita secara mutlak? Tidak haram secara mutlak. Yang haram ini cerita berkenaan dengan akidah, bertentang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hak tu yang haram diceritakan. Contoh cerita kata Allah Taala datang dalam keadaan memakai mahkota dan berwajah cantik, bertangan 5. Yang ni barulah bercanggah dengan akidah. Yang tu baru tak ada cerita. Yang Allah Ta'ala turun dalam keadaan lelaki tua sampai ke bumi kerana pening dengan keadaan di syurga. Kalau Israiliyat cerita gitu, baru tak ada cerita gitu. Kerana ni menyamakan dengan makhluk mujassimah. Nampak tak? Tapi kalau cerita ular ada kaki, badan ular berwarna-warni, ada masalah. Ular dulu suaranya sedap, kemudian suaranya dihilangkan oleh Allah Ta'ala kerana terlibat dengan komplot syaitan, iblis untuk menggoda Sayyidatina Hawa. Dalam keadaan menggoda Nabi, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, laulal hawa lama qanatil mar'atu zawjaha. Kalau tidak kerana Sayyidatina Hawa, maka orang perempuan tidak akan mengkhianati suaminya. Laula Bani Israel, kalau tidak kerana Bani Israel, maka daging tidak akan jadi busuk, kata Nabi. Daging tidak akan busuk kalau bukan kerana Bani Israel. Dan perempuan tidak akan mengkhianati suami kalau bukan kerana Sayyidatina Hawa yang mula menggoda suaminya sehingga menyebabkan mereka keluar dari syurga Allah Ta'ala. Nampak? Kenapa daging busuk? Kerana Bani Israel. Buat Bani Israel ketika mana turun manna wa salwa, daging tu kan daripada langit, waktu mereka nak pergi ke Palestin, ke Kanaan. Jadi Nabi Allah Musa AS kata jangan simpan daging tu, makan tak habis tinggal, nanti akan naik semula ke langit. Nanti kalau lapar nanti akan turun balik makanan kali kedua. Yang berlaku ni puak ni dia tak dengar cakap, lagi larang lagi dia nak buat. Bila Nabi kata jangan simpan makanan, dia pun simpan juga. Dia ambil daging burung tadi ni, disimpan buh dalam siang, mangkuk siang. Mangkuk siang zaman dia, bawa jalan juga pergi. Akhirnya menyebabkan daging tadi jadi busuk tu sebab tu. Kata ulama sebelum zaman tersebut, daripada zaman Nabi Adam AS sampailah sebelum peristiwa itu, daging tidak perlu letak dalam tempat penyejuk, tidak perlu letak garam untuk nak bagi kering dan sebagainya. Kalau letak kat tengah-tengah panas ni macam biasa pun, ataupun tak di luar, tidak letak dalam peti air, akan jadi biasa daging tersebut. Tidak akan dihurung oleh lalat dan tidak akan berubah bau dia, walaupun sebulan 2 bulan. Tapi selepas peristiwa itu, maka daging jadi busuk. Selepas mereka mengambil simpan daging yang dilarang oleh Nabi Allah Musa AS. Hari sejarah kenapa daging itu jadi busuk. Sebab tu kalau kita tengok daging di rumah kita busuk, teruslah kata laknatlah Bani Israel ni. Terus kata gitu. Bani Israel ni daripada dulu sampai lah memang menyusahkan orang. Sampai ke daging rumah kita busuk pun kerana dia. Oleh itu. Baik. Itu Nabi Adam AS. Maka Nabi Adam bila mana diberitahu oleh Sayyidina Hawa, kata sebenarnya wahai suamiku, Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita dekat dengan pokok tu.
Kerana tak mau bagi kita kekal dalam syurga. Sebab saya jumpa seorang tua ni, dia ni kekal dalam syurga Allah Ta'ala kerana dia makan buah tersebut. Jadi apa kata kita makan? Nabi Adam mula-mula tolak. Tak boleh, Allah larang benda ni. Tak, kita makan ni bukan kerana nakkan apa ni kelebihan dunia, nakkan kelebihan benda lain, dia kata. Bukan kerana nak cantik, bukan kerana nak apa. Kerana nak bersama dengan Allah dalam syurga. Kerana melakukan ibadah dalam syurga Allah Ta'ala. Kerana kekal dalam syurga ni, itu tujuan kita. Akhirnya Nabi Adam terpengaruh. Bila dah banyak kali, dia terpengaruh. Makan buah tersebut. Selepas makan, diringkahkan cerita, terlondeh baju yang dalam syurga. Telanjang tu. Hanya tinggal ada satu lagi lapisan dalam baju. Dalam syurga ni ada satu lagi lapisan dalam, yang mana dibuat daripada cahaya. Ini disebut oleh Imam Bujairimi dalam kitab Hasyiah Bujairimi alal Iqna'. Hasyiah dalam mazhab Syafi'i. Dari baju ni luar, baju dalam ni dibuat daripada cahaya. Terkeluar baju luar, baju yang cahaya ni, kata ulama, dia memasuk dan akhirnya jadi kuku. Cahaya tadi menyerap dan akhirnya menjadi kuku. Sebab tu kata ulama, Sayyidina Adam alaihissalam bila mana turun ke muka bumi, bila mana melihat kuku, beliau akan menangis, baginda akan menangis. Kerana melihat, mengingatkan balik nikmat dalam syurga Allah Ta'ala yang dikekalkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sehingga kita sekarang, kuku yang elok ni, kuku cekam tu. Hak cekam tu terkeluar lah. Hak kuku elok ni, kau tengok kuku tangan kita hak yang warna ni kan. Ini adalah warna yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala, pakaian dalam yang dibuat daripada cahaya dalam syurga Allah Ta'ala. Ni. Sebab tu kata ulama, kalau kita tengah semayang, kita was-was, kita jadi syak dan sebagainya, syaitan kita duk ganggu, maka kita tengok balik kuku, insya-Allah akan hilang was-was. Dia ubat was-was ketika tengah semayang, tengok kuku. Tapi tengok kuku kena tahu cerita lah. Cerita dia macam Nabi Adam lah. Ni tengok kuku dia, cerita tak tahu. Cerita dia apa dia? Bila tengok kuku, maka ingat nikmat Allah Ta'ala dalam syurga Allah Ta'ala, maka kita akan ingat Allah pada ketika tersebut. InsyaAllah syaitan akan lari. Ini kata Imam Bujairimi lah. Imam Bujairimi sebut dalam Hasyiah Iqna', cara untuk ubat was-was salah satunya adalah melihat kuku dan mengingat balik cerita Nabi Allah Adam alaihissalam. Gitu. Ya? Wallahu a'lam. Boleh jadi Israiliyat, tapi Israiliyat yang dibenarkan, tidak ada masalah. Tidak bercanggah dengan akidah. Boleh beramal, tak ada masalah. Disebut oleh Imam Bujairimi pula. Imam kita yang sebut. Bukannya apa ni imam masjid mana-mana. Imam Sa' ni. Baik. Baru Nabi Adam dah. Tak pasal Nabi Idris lagi. Habis kita contoh Nabi yang kedua. Adamun. Idrisu, Nabi Adam turun di mana? Tak habis lagi Nabi Adam. Nabi Adam turun di mana? Kata ulama turun di Serindap. Serindap di India. Di Serindap. Serindap ni di India, di atas gunung, di Serindap. Saya ada buku, sebuah buku, kitab yang saya ada ni 5 jilid kitab sebut. Satu jilid tebal-tebal ni kitab ni. Dia sebagai apa ni, Sirah An-Nabiyyin wal Mursalin. Kisah para nabi dan juga para rasul. Cerita pasal Nabi Adam dan diletakkan gambar sekali. Dan gambar gunung tersebut, gunung tinggi di India. Di atas gunung tersebut dibuat apa ni, berhala, dibuat apa ni, kuil Hindu. Dalam kuil tu ada tapak kaki yang sangat besar. Tapak kaki lebih kurang 3 meter tapak kaki tersebut. Panjang tapak kaki itu 3 meter. Jadi apa ni, besar tapak kaki tersebut. Duduk dalam kuil tadi, dan tapak kaki itu bentuk di atas batu. Para nabi Allah radhiyallahu alaihim ajma'in alaihimussalam, maka kalau pijak batu akan jadi lembut. Ini sifat para nabi. Batu maqam Ibrahim, tempat ni Nabi Ibrahim alaihissalam buat Kaabah tu, kita pergi semayang belakang maqam Ibrahim tu. Maqam Ibrahim tu tempat Nabi Ibrahim berdiri. Waktu nak letakkan batu bata tu, maka bila Nabi Ibrahim pijak batu tersebut, batu tu menjadi lembut. Itu dipanggil maqam Ibrahim. Kesan tapak kaki Nabi Ibrahim tu. Bukan maqam Ibrahim maksud di bawah tu ada jasad Nabi Ibrahim, tidak. Maqam maksudnya maqam, yakni makan lil qiyam, tempat berdiri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik. Jadi kaki tu besar, tapak kaki tu. Ada gambar dia di atas gunung tersebut. Saya teringin juga nak pergi tempat-tempat tu, pergi tengok lah. Tengok tempat-tempat Nabi ni. Nabi Sayyidatina Hawa turun di mana? Sayyidatina Hawa katanya turun di Jeddah.
Dan ada satu maqam di Jeddah yang dikatakan tu maqam Sayyidatina Hawa. Tapi kata ulama berlaku khilaf dalam masalah tersebut. Panjang maqam tersebut, besar. Nah, tapi telah dibuang pada zaman Wahabi. Dan tak tahu dah di mana. Dulu ada, gambar masih ada. Gambar lama tu ada lagi. Gambar maqam Sayyidatina Hawa di Jeddah. Tapi maqam tadi khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata tidak benar, bukan di situ. Cuma yang jadi ceritanya, Sayyidina Adam AS berjalan daripada India menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Sayyidatina Hawa juga berjalan daripada Jeddah menuju ke Makkah, bertemu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tu bertemu mereka berdua. Tu yang pakat duk menulis. Atas Jabal Rahmah tu tulis nama Abah Mawali tu. Tak tulis lah gitu. Nek kalau nak berdoa tu memang tempat mustajab. Doa lah atas tu tak ada masalah. Jangan tulis nama. Tulis nama buat menentang apa? Makwa dia duduk di Malaysia. Dia pergi Mekah tahun tu. Makwa pesan dah, abang jangan lupa tulis nama kita kat batu tu. Tu dia jadi kerah hati orang dengan batu. Tulis kat batu. Kerah hati orang batu. Tak tahu mana maksiat, mana satu yang pahala, mana maksiat. Terus tulis benda-benda gitu. Nampak benda pelik-pelik apa. Satu kita pun lawan juga lah. Ni bukan Pak Wahabi yang lawan, kita pun lawan juga benda-benda gitu. Kita pun kata benda tak boleh benda tu. Hansa kata, Wahabi kata tak boleh. Kita kata boleh. Tak ada masalah. Tulislah nama banyak-banyak. Saya kata nak lawan dengan Wahabi lah. Dah ada benda yang kita sepakat dengan mereka. Dalam bab-bab itu kita sepakat. Ya. Nabi Adam dengan Iblis siapa turun dulu dihalau dikeluarkan daripada syurga. Tentu-tentulah Iblis dulu. Sebab tu Iblis dia masuk melalui ular. Dia nak masuk tak boleh. Jadi dia kakak dengan ular. Baik rasuh. Nuri rasuh dia kata ni suar bawah. Bawah meja. Kan? Tak nak tak? Ni, saya bagi projek banyak-banyak ni. Kan? Kamu tolong saya. Bukan buat apa pun, tolong cakap. Tolong buka mulut. Saya akan cakap. Macam ni sama lah. Jadi panggil Iblis kat sini ke suar bawah. Selain dengan itu. Tu malah nak sebut banyak-banyak. Jadi tu cerita dah. Cerita rasuah. Berlaku macam tu. Akhirnya dilempak kedua-dua. Antara yang terlibat juga burung merak. Merak pun terlibat. Tapi saya tak ingat dia terlibat dalam bab apa. Tapi dia pun terlibat sekali dalam konfrontasi. Dan komplot ni dia terlibat sekali. Sebab tu merak tak boleh terbang. Bulu comel terbang tak boleh. Ulat pula. Dulu suara sedap. Lepas tu suara hilang. Suara hilang terus lepas tu. Bisu dia cakap ulat. Kecuali ulat tedung. Ulat tedung kalau dia bertelur, dia akan berkokok macam ayam. Jadi kita kalau masuk hutan, dengar bunyi ayam kokok, tengok dulu elok-elok. Kita pula lebih bawa nampak lebih cari. Ayam. Ayam hutan apa? Silap banyak kita. Sebab dia kalau berkokok tu, kadang-kadang tu ulat tedung selah, sedang bertelur. Waktu tu dia sangat garang. Kadang-kadang dia ligan orang. Kita lalu kawasan dia bertelur tu, sekali dia ligan kita. Dia ligan takut tak ada lari lah. Nak banyak pokok dia boleh banyak juga. Doa banyak-banyak lah. Sebab tu ada orang tua-tua bila masuk syurga pula dah. Bila masuk dalam hutan, mereka akan bawa kain. Bawa kain. Kain ni ikat kat kepala. Lepas tu sunnah ni pakai ni. Pakai syal, pakai sorban. Sebagainya. Orang tua tu dia tak pakai ni, dia pakai balut kat pinggang, dia balut kat kepala. Sebab kalau masuk hutan, kalau kita jumpa ulat tedung macam tu, dia akan lempak kain tu je. Dan ulat tu akan patuk kain tu sampai berdarah-darah kain tu sebut. Kerana kain tu bau badan dia. Kain tu bau badan dia. Maka ulat tu ingat tu dah kawan tu. Maka dia akan patuk. Tu ni sunnah ni bawa benar-benar. Tapi kalau ni nak lempak pun sayang juga kan. Terang lempak, sayang lah pula. Nak lempak kepiah pun, sayang juga mahal. Lari-lari. Tapi itulah kena ingat tu. Tapi kalau nak masuk hutan, baca doa banyak-banyak. Salamun 'alal Ilyasi 'alal alamin. Ataupun salamun 'ala Nuhin 'alal alamin. Kata ulama. Salam sejahtera kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Alal alamin. Atas suruh. Baik, tabah. Baik. Nabi Adam AS habis. Ada 5 minit. Saya cerita sikit lagi. Ada apa-apa nak tanya pasal Nabi Adam AS? Ada tak?
Itu kalau saya nak cerita panjang lagi noh. 5 jilid kitab, ya. Satu cerita Nabi pun sampai berapa ratus muka surat cerita pasal Nabi saja. Dan cerita kitab tu ditulis oleh seorang ulama daripada Syria. Nah, Al-Allamah Al-Murabbi Syekh Badruddin dipanggil. Imam Al-Allamah Badruddin, saya tak ingat nama apa sebab tu. Tapi namanya Badruddin. Dia tulis kitab sebut 5 jilid. Satu-satu Nabi-Nabi diceritakan. Dan tempat-tempat Nabi tadi berhenti, di mana pokok mana yang Nabi tu pernah berhenti, semua dicerita. Kalau di Palestin tu ada tempat satu pokok yang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah tambak dia punya keldai dia di situ. Dia pernah bermalam di bawah pokok tersebut. Sampailah ada pokok tu. Sampai sekarang masih ada pokok tersebut di Palestin. Tapi dah kita tidak boleh nak masuk ke sana. Sebenarnya Israel nak masuk kena cop Israel. Cop Israel maksudnya kita seolah macam bersetuju dengan kemasukan kita ke sana. Nah, kemasukan apa ni, setuju dengan wujudnya negara Israel tadi. Nah. Ya. Ya. Waktu Nabi Adam turun, binatang apa yang ada di muka bumi pada ketika itu? Bagus soalan. Saya pun tak tahu sebab saya tak ada waktu tu. Cerita dia macam inilah. Binatang yang ada waktu tu kata macam binatang taman lah, cuma besar. Nah, baik, dinosaur ada waktu tu, dinosaur. Saya tidak percaya dinosaur. Saya antara orang yang tidak percaya dinosaur. Walaupun saya mengaku benda itu adalah harus bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan dinosaur, tapi saya tidak percaya dinosaur. Harus, tapi saya tidak percaya. Kenapa begitu Ustaz? Ustaz kata harus, tapi Ustaz tak percaya. Sebab saya tengok dinosaur ni adalah salah satu daripada konspirasi lagi. Ya, salah satu daripada apa ni, apa panggil apa? Teori yang ingin membenarkan Darwin. Saya rasa teori untuk membenarkan Darwin adalah dengan jadikan dinosaur. Dibuat dinosaur oleh puak Amerika ni. Sebab yang saya herannya, dinosaur ni hanya ditemui di Amerika. Tak pernah jumpa pula kat belah surah Mustaqim ni tulang dinosaur. Tapi di Amerika banyak. Pelik aku. Tak pelik ah? Tak Ustaz, di China pun ada. Satu lagi di China. Dua tu ya, China Amerika. Lepas tu satu lah. Tak kuat lagi tu hujah tu. Ni hujah lagi. Darwin berpandangan kata manusia ni asal daripada beruk. Betul? Jadi dia berlaku teori evolusi. Berpindah daripada satu bentuk ke bentuk akhirnya jadi manusia. Daripada beruk jadi manusia mawas. Lepas tu naik sikit jadi mangkuk ayun Paleolitik dan Neolitik semua tu, zaman batu. Kemudian jadi kita. Handsome pula tu. Saya kan pelik Tok Wan dulu huduh kita handsome. Tension lah Tok Wan kita nanti. Takkan pelik tu. Itu ibu bapa semua. Saya tidak percaya dengan benda tersebut. Kenapa? Kerana mereka ni beranggapan, baik, bila mana orang dah rock, orang semua pakat tolak manusia berasal pada beruk. Yang beruk tu Darwin tu dah. Yang beruk. Kenapa kami pula nak kenal sekali dengan keturunan Jadi akhirnya orang tak percaya. Bila tak percaya, mereka memaksa manusia untuk percaya juga, dibuat dinosaur. Sebab tu dinosaur T-Rex daripada asal bentuk apa? Daripada besar, kecil jadi bewok. Kemudian ayam. Ayam ni daripada mana? Ayam ni asal daripada sejenis apa ni, dinosaur yang kecil, yang memakan buah-buahan, paruh macam ayam, kemudian makin kecil jadi ayam. Ada satu lagi bentuk binatang yang ada sayap sebagainya. Dia punya teori evolusi dah, yang mana besar pada mulanya, kemudian kecil jadi nyamuk. Tu dia lah. Kalau pernah buka lah, saya buka ensiklopedia selalu. Saya buka. Saya dulu antara yang mempercayai dinosaur. Orang yang pertama memberi syak pada saya pada dinosaur ni adalah ayah saya sendiri. Saya kata saya percaya dinosaur ni wujud. Dia pun bagi tahu pada perkara teori evolusi apa semua ni. Kalau saya buka balik dalam dia, akhirnya saya tidak percaya dinosaur. Bagi saya, ikut suka lah, saya nak percaya tak percaya apa. Ada kait dengan akidah. Ibu bapa kena percaya silakan, tidak ada masalah. Tidak kait dengan akidah pun. Cuma hujah yang saya bagi tahu tadi itulah. Mereka nak benarkan evolusi sebenarnya. Kalau kita tengok elok-elok balik, sebenarnya dinosaur tadi itu adalah gambaran kepada binatang besar zaman dahulu, kemudian digabung-gabungkan. Kepala rimau, kepala buaya. Kemudian badannya adalah ayam yang besar pada zaman tersebut. Kemudian diambil ekor biawak. Cuba ambil badan ayam,
Ambil kepala bewok, sambung. Kemudian ambil ekor bewok pula, sambung belakang. Jadi apa? Jadi tirek kan? Jadi tirek kan? Sebiji. Cuma besar waktu tu. Jadi dia berjumpa tengkorak-tengkorak yang besar ni, mungkin ular sawah besar. Apa dalil saya kata begitu? Zaman Nabi Adam AS, ketika mana Habil dan Qabil membunuh Habil, binatang apa yang mai tunjuk cara untuk nak tanam? Gagak. Kenapa tak mai waktu tu binatang Paleolitik tu? Mau terbang mai korek. Datanglah seekor burung yang sangat besar. Pelik burung itu. Mempunyai sayap seperti mana kelawar, dan kemudian ada tangan di sayapnya, dan namanya adalah stereoskop. Contoh kan? Kenapa tak pakai? Nama gagak juga. Kemudian yang disembelih oleh Nabi Allah Sayyidina Habil, nak sembelih, diberikan korban. Apa dia? Kibas. Kibas juga zaman tu. Betul? Sebab tu saya tak percaya langsung tentang dinosaur ni. Tiba-tiba dinosaur ada satu zaman. Zaman tu tak ada tu. Kenapa apa? Kerana telah berlaku gempa bumi yang besar. Pung, habis semua dinosaur tak ada dah. Sikit pun tak ada. Sikit tak ada. Sikit pun tak ada. Yang ada kekal dia punya keturunan dia sikit-sikit. Ada boya. Adalah ikan paus besar. Itu antara salah satu daripada jenis-jenis binatang purba yang masih hidup zaman Allah. Kepala otak dia. Hak tu hak daripada zaman dulu lagi tu. Keturunan dia main. Cuma dia makin kecil. Tu je lah. Faham tak faham? Bapak semua. Percaya ke tak percaya ni? Hujah saya ni. Ni tak boleh buat seminar, tak payah buat seminar. Dinosaur ada kata pun tidak. Lepas tu buat seminar. Ya, adakah wujud dinosaur? Tak perlu. Tak perlu sebab apa? Sebab apa? Sebab tak nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Cuma saya tidak percaya. Ikut suka saya lah. Saya tak percaya sebab itu akan membenarkan teori evolusi Darwin. Secara tidak langsung. Dia nak bagi kita percaya tentang manusia, kita tak percaya lah. Akhirnya dia bagi kita percaya tentang binatang pula. Binatang ni ada evolusinya. Ya. Ya. Bentuk tidak berubah. Bentuk tidak berubah. Itu kita tak komplain. Sebab bentuk tak berubah. Yang berubahnya adalah saiz. Tapi bentuk tubuh kita macam tu juga. Nabi Adam ni orangnya handsome. Orangnya comel. Yang turun manusia pertama adalah Nabi Adam AS di muka bumi. Tak ada Paleolitik apa tu, zaman batu tu tak ada. Nabi Adam ni handsome orangnya. Sangat cegak orangnya. Dan juga diceritakan oleh sahabat Nabi SAW yang pernah melihat gambar Nabi Adam yang disimpan oleh Hercules. Hercules dia simpan gambar Nabi. Ada 25 gambar Nabi dia simpan. Dan kata ulama masih sekarang ni masih ada. Kata Syekh Yusri, kemungkinan ada di Vatican City sekarang gambar tersebut. 25 Nabi. Termasuk gambar Nabi Muhammad SAW. Dan gambar Nabi Isa masih ada lagi. Dan disebut, kalau kita buka dalam internet, tulis Jesus tu, hak gambar keluar tu, saya buka dalam hadis, sebiji gambar macam tu. Kalau cerita dia, dengan rambutnya, dengan mukanya, dengan matanya yang segak, hak handsome lah. Macam tu sebiji. Rambut panjang. Nabi Adam AS ada tocang, 2 tocang. Ada tocang 2. Segak orang ni. Orang yang handsome. Mata bulat, bertengkok jinjang, berhidung mancung. Tiba-tiba mai aku belakang ni berhidung macam beruk, badan bengkok sikit, menanduk dalam hutan. Kemungkinan itu juga keturunan daripada Nabi Allah Adam. Sebab Nabi Adam AS dia ada banyak anak. Antara anak-anak tadi ada yang handsome dan tidak handsome. Mungkin lahir pada situ. Bila lahir pada situ, kenapa nak jadi teori evolusi je lah? Dia tak evolusi, dia ambil daripada Nabi Adam juga. Kita lahir, ada Sam, ada Ham, ada seorang lagi anak Nabi Allah Adam AS. Bukan anak Nabi Adam, ni anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ada Sam, Ham. Seorang lagi nama tak ingat. Sam, Ham ni, Sam yang lahir keturunan ni Arab. Ham yang lahir keturunan ni orang-orang Ajam. Orang putih, orang Melayu semua daripada Ham. Pada satu lagi keturunan ni, hak ni yang keluar Yajuj Majuj. Yajuj Majuj keluar daripada keturunan yang ketiga ni. Bangkok Ayun, hak jenis tak ada tamadun ni. Hak ni keluar. Mungkin Paleolitik semua keluar pada geng-geng ni. Geng-geng ni. Nampak tak? Kita tak keluar daripada kelompok tu. Dan kata ulama, tanah ni dijadikan dengan berbagai tanah. Tanah yang dijadikan makhluk ni dijadikan daripada berbagai tanah. Ada tanah yang pada tanah yang hitam, ada tanah yang merah, ada tanah yang kekuning-kuningan. Maka lahirlah manusia yang berwarna kuning-kuning kulitnya. Ada yang warna putih kemerah-merahan kulitnya. Ada yang warna kulitnya hitam. Berdasarkan kepada pati yang asal dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Buat tak? Itu maksudnya. Jadi sekat tu dulu, insyaAllah hari ini. Hari ini Nabi Adam sekarang. Ini kita banyak hari ni.
Ada 25 Nabi lagi. Tapi saya akan cerita ringkas-ringkas lepas ni. Awal-awal ni cerita pergi panjang sikit. Moga dapat ambil pengetahuan. Dengarlah. Habis dah? Selesai. Jadi saya sampai ke sudah tidak akan percaya teori evolusi ini termasuk binatang sekali. Masuk dinosaur saya tidak akan percaya. Sampai ke sudah saya tak akan percaya. Mukmailah hujah 8 juta pun saya tak percaya. Cuma kalau orang tanya kata, kalau tu ustaz tak percaya, adakah benda tu mustahil? Tak, saya kata benda tu harus. Tapi saya tak percaya. Buat macam mana? Benda tu harus. Sebab Allah Taala boleh melakukan perkara tersebut. Qudrah Allah Taala berhak untuk lakukan benda tu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.